Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa Perkama di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Jumaat. Rombongan yang diketuai Presidennya Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Husin itu turut diiringi Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Dr. Sabariah Putit. Kunjungan tersebut antara lain membincangkan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan persatuan tersebut. Hadir sama Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Datuk Ismail Muhammad Hanis dan Naib Presiden Perkama Profesor Dr. Mansur Abu Talib. Laporan seterusnya, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS menyasarkan untuk mempromosi Kuching sebagai bandaraya mesra kanak-kanak. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Michael Tiang Mingti berkata ia adalah di bawah inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak CFCI. The Council of the City of Kuching South will aim to promote Kuching as a child-friendly city. Prioritize the voices, the needs and the well-being of children by making child rights an integral part of its public policies, programs and decisions. In other words, we hope that Kuching will become a city whereby our children are safe and protected from exploitation, violence and abuse. Beliau berkata demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kuiyan semasa majlis mendandatangani MOU antara MBKS bersama UNICEF Malaysia di MBKS pada Khamis. Sementara itu, Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, Kuching komited dalam tindakan tempatan pada skala global apabila MBKS menjadi bandaraya Sarawak pertama yang secara rasmi memberi sokongan kepada CFCI UNICEF. Turut hadir ialah Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Antonio Kahtigalis, Setiausaha Tetap Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Dr. Rashidah Bol Hassan dan Wakil UNICEF Malaysia Edgar Donoso. Beralih ke laporan Kuching Jazz 2022. Kuching Jazz 2022 edisi keempat kembali menghangatkan bandaraya ini dengan persembahan daripada artis-artis hebat dari Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan Indonesia. Ketua Pegawai Eksekutif Hemisphere Corporation, Mark Ferguson berkata, beliau berharap festival ini akan berjalan lancar seperti yang dirancang dan dipersiapkan. Say thank you to all those involved, to Place Borneo as the event management company and all the contractors, all the people involved, volunteers, all the way up to the police, the RELA, the first aiders and all that. I can't mention you off the top of my head, but I think you know who you are. You've done a marvelous job so far, and we look forward to working together over the next few days, the next 2 days, to ensure that this festival runs smoothly. There's no incidents and all those sort of things which can happen in big festivals, but I'm sure with all the preparations and all the things that we have done to ensure that it runs smoothly, that it does in a good manner, and that everybody comes here, which is to enjoy, the main purpose is to enjoy themselves and to watch the performance. Beliau berkata demikian dalam sidang media bagi memperkenalkan barisan artis bagi Kuching Jazz 2022 di Kuching pada Jumaat. Hadir sama ialah penasihat Festival Kuching Jazz 2022 yang juga pengarah Place Borneo Sendirian Berhad, Gracie Giki, pengarah artistik Kuching Jazz 2022 Anissa Adina serta barisan artis persembahan berkenaan. Diadakan bermula hari ini, Kuching Jazz 2022 akan menampilkan artis seperti Norin Aziz, Pum Wi Purit, Frija Garbet, Di Akroyal, Henry Rotin Sulu dan Jasmine Ben serta Ta'adan yang bakal membuat persembahan pada hari pertama.
Manakala pada hari kedua, artis yang akan membuat persembahan ialah Kaiden, Ushera, Lian Sapphire, Don Wong dan Arkoil serta Afgan. Keperkembangan dari Lundu. Kecergasan diri dan kecerdasan minda merupakan aspek utama dalam menjalani gaya hidup yang sihat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang, generasi muda perlu dipupuk untuk bergiat aktif dalam bidang sukan di sekolah bagi memberikan impak positif dalam gaya hidup mereka. Beliau berkata demikian ketika merasmikan kejohanan sukan tahunan sekolah kebangsaan SK Jangkar di Lundu pada Khamis. Billy menambah, anak muda yang mempunyai potensi dalam bidang sukan boleh memohon untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah sukan. Dalam program sama, beliau menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan Ibu, Bapa dan Guru PIBG SK Jangkar dan pengurusan SK Jangkar masing-masing menerima geran berjumlah RM5,000. Dalam program berasingan, Billy Sujang telah melawat projek bina baharu sistem perparitan di Kampung Jugan yang telah siap sepenuhnya. Penyerahan projek berjumlah RM80,000 itu telah disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang di Kampung Jugan Bau pada Khamis. Projek yang merupakan di bawah projek transformasi luar bandar RTP 2022 tersebut dilaksanakan sejak 7 September yang lalu bertujuan melancarkan sistem perparitan di kawasan gereja kampung berkenaan. Manakala di Serian, wakil rakyat terus komited dalam memberikan bantuan kepada pihak sekolah di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berkata pihaknya berusaha membantu dari segala aspek untuk keselesaan dan kesejahteraan warga sekolah, terutamanya bagi aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Jelasnya, mereka tidak patah semangat untuk terus memberi bantuan kepada pihak sekolah, namun segala permohonan mestilah mendapat kelulusan daripada pihak kementerian terlebih dahulu kerana ia merupakan polisi Kementerian Pendidikan Malaysia atau Jabatan Pendidikan Negeri yang harus dipatuhi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Dewan Terbuka dan Sukan Tahunan Sekolah Kebangsaan SK Lebur Remun Serian pada Khamis. Dalam hal itu, John turut memberitahu beliau bersedia menyediakan peruntukan bagi membina laluan pejalan kaki berbumbung dari bilik guru hingga ke prasekolah berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.